Bertasbihlah, Subhanallah, bertahmidlah, Alhamdulillah, bertakbirlah, Allahu Akbar, bertalillah, La ilaha illallah. Masih ingat dengan penyanyi ini? Ingin tahu tentang dirinya dan lagunya? Bersama saya Yasin selama 30 minit dalam Cahaya Lirik. Bersama saya sekarang adalah Iwan, penyanyi dari Sumatera, sangat popular di Malaysia satu ketika dulu sebagai Raja Dangdut. Itu dulu. Sekarang lain. Sekarang lain. Jadi Abang Iwan apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bang, Ya, saya. boleh tak nyanyi sikit lagu-lagu yang popular dulu tu? Lagu yang mana? Lagu tu? Saya teringat satu lagu tu yang sedang-sedang. Oh, baik. Ha. Okey, baik. Dia tidak cantik, Mak. Dia tidak jelek, Mak. Ya. Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Saya yang sedang-sedang ni dia umpama yang sederhana. Yang sederhana. Sebab dalam kalau ikutkan Islam pun digalakkan yang sederhana, tidak keterlaluan. Ya, betul. So itu yang terbaik lah. Ya, betul. Jadi mungkin Abang Iwan boleh cerita sikit tentang perkembangan Abang Iwan sekarang. Tengah buat apa? Jadi alhamdulillah seperti yang Yasin lihat sekarang ni lah kan. Itulah saya tengok image pun dah lain. Alhamdulillah sebenarnya ini satu penghijrahan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kesempatan kepada saya ya. Kalau dulu tu yalah lain, sekarang lain ya kan. Dan alhamdulillah telah pun Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan saya sikit kepahaman agama tentang yang ada sekarang ni lah. Ya, sangat berbeza dengan dulu. Alhamdulillah inilah. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Terperanjat lah sebab Iwan dulu memang menyanyikan lagu-lagu dandut. Tiba-tiba dia menyanyikan lagu yang berunsur dakwah. Alhamdulillah sekarang ni kita tengok dah banyak artis-artis kita bermula memberi lagu-lagu yang lebih cenderung kepada dakwah. Dan sekarang banyak juga artis-artis yang memang dah daripada dulu konsep rock pergi ke konsep nasyid kan, contoh Iwan ya. Macam mana kita tahu dulu dia adalah penyanyi dandut dan sekarang ni dia dah berubah untuk menyanyi dengan lagu-lagu nasyid dan kita amat banggalah dengan perubahan yang dilakukan oleh Iwan. Dan saya sekarang menyanyikan lagu-lagu nasyid lah. Jadi alhamdulillah sudah pun ada di pasaran dan ada 10 buah lagu. Dan alhamdulillah kalau dulu mungkin lagu-lagu dangdut mungkin banyak ke arah yang melalaikan. Tapi mungkin terlisan. kalau kita gunakan dangdut untuk cara untuk menyampaikan mesej yang baik, baik. Ada Abang yang buat. Ada juga dalam album ni pun irama Hindustan juga macam-macam. Jadi ada 10 rentak dalam album ni. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sesiapa yang mendengarkannya insya-Allah akan mendapat manfaat. Tunggu sebentar, solatlah dulu, rapat-rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram. Macam mana penerimaan peminat-peminat abang dengan kelainan yang abang bawa ni? Yang ada sekarang ni. Jadi alhamdulillah sebenarnya pada mulanya saya sebenarnya tak sangka juga. Sebab saya nak terbitkan album ni sebenarnya untuk declarekan saya sebenarnya bahawasanya saya kalau boleh lah dan seharusnya boleh untuk tidak lagi menyanyikan lagu-lagu yang seperti dulu. Tapi alhamdulillah tanpa diduga katanya daripada taufik Allah, pertolongan Allah Subhanahu Taala. Jadi album ini mendapat sambutan dan peminat-peminat saya yang dulu tu. Bila pertama kali saya dengar lagu tu memang saya meremanglah bulu rumah saya sebab memanggil kita solat kan. Dan bila saya dengar dengan teliti seni kata dia memang saya sangat-sangat tertarik dengan lagu ni. Saya suka lirik lagu tu sebab dia memang ingatkan kita lah
Kalau kita lalai mungkin kita tak ingat kita dah sembahyang ke belum kan. Kita lewatkan waktu ke, saya setuju lagu tu. Apa kerja kita buat, kalau kita dengar memang waktu dah masuk dengan azan, kita kalau boleh tinggalkanlah. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Lagu Solatlah Dulu Ya, merupakan lagu terbaru Abang Iwan. Ya. Mungkin Abang Iwan boleh ceritakan atau huraikan sedikit maksud di sebalik lirik lagu ni. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya maksud saya ialah bagaimana kan supaya dengan sedar tak sedar sebenarnya insan ni. Jadi kadang-kadang ada yang tak faham juga. Sebenarnya kita nak cuba mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ni lah ya kan. Di mana katanya kejayaan manusia adalah sebanyak mana dia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka sebanyak itulah kejayaan pada diri dia. Jadi secara tak langsung nak cuba cuba membiasakan mereka-mereka ini sehingga mereka tahu, bila mereka tahu dengar lagu ni dan mereka tahu oh rupanya inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abang Iwan, apa yang cuba Abang Iwan perjuangkan menerusi lagu ini? Apa matlamat dia? Okey, matlamatnya sudah tentu saya nak cuba semua umat ya, semua mereka yang mendengar, yang sudah tahu ataupun yang belum tahu akan sama-sama untuk mengikuti apa yang ada tergandung dalam diri ini, iaitu kita sama-samalah bila solat azan diazankan sama-sama berjamaah. Kita tahu kalau dengan jemaah ini adalah kekuatan, ya kan. Jadi mungkin selama ini ada orang solat yang sendiri-sendiri di rumah, bukan tak sah, tapi kita balik seeloknya seelok kita balikkan balik. Adakah ini cara Rasulullah? Bukan. Jadi berarti sebaik-baiknya cara Rasulullah, okey, sama-sama kita berjamaah. Takbiratul ihram bersama imam, ikut cara Rasulullah. Teruskan bersama saya Yasin, Iwan dan tetamu istimewa selepas ini dalam Cahaya Lirik. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Tunggu sebentar, solatlah dulu. Sihat alhamdulillah. Inilah panel kita hari ini. Oh ya. Ustaz Hizbur. Sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah. Silakan duduk. Jadi hari ini kita berada di Taman Kaktus, Taman Botani Shah Alam. So Abang Iwan, sebelum kita sembang lagi, saya nak perkenalkan Ustaz Hizbur. Ya, saya kenal dia. Dia tak kenal saya ke? Inilah naib juara Imam Muda musim pertama. Allah. Jadi Ustaz, macam mana waktu pertandingan dulu? Susah tak? Okey, kongsikan sikitlah. First masa saya masuk dalam program Imam Muda 1, kami di kuarantin sebenarnya. Di masjid masjid wilayah. 3 bulan duduk situ. Biasalah orang kahwin kan, 3 bulan tinggal isteri. Dahsyat jugalah penangannya tu. Kira mujahadah juga lah. Mujahadah dalam tu. Yang paling dahsyat program dalam tu, mandikan jenazah. Lepas tu pula kaunselingkan suami isteri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramai penonton dan peminat nak tahu perkembangan terkini lah sekarang tengah buat apa. Saya pun ada juga buat macam Abang Iwan ni. Nyanyian. Adalah sikit-sikit kan, ada sikit-sikit. Tapi tak sesedap Itulah kalau macam tu kita nak dengar lah suara sikit kan. Itulah tu. Manusia ni katanya rangkap mesti ada masing-masing kelebihan kan. Setia sikit. Sikit.
Salami, salami, salami. Allah. Itu lagu dia. Allah, sedap juga suara dia. كما صليت على إبراهيم. Solatlah dulu. Oh, sedap. Ini mengajak orang semua untuk pergi bersolat. Jadi boleh ulas sikit pandangan Ustaz. Tapi sebelum tu nak minta Abang Iwan nyanyilah sikit. Sementara saya nak urai sikit tu. Itulah saya pun Nyanyi rasa lagi? macam Nyanyi nak sikit lagi. hafal pula lirik dia. Sedap orang nyanyi. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Saya rasa catchy lah, memang catchy. Ini dia punya chorus ya. Hebat. Dah ini Ini awal verse-nya. Tabarakallah. Okey. Bila first saya dengar Abang Iwan nyanyi kan, first saya dengar sebenarnya dalam kereta. Buka, oh Abang Iwan nyanyi lagu solat. First dia buka tu pun tunggu sebentar. Semua yang dia buka dengan lirik yang penuh dengan isi sebenarnya. بارك على محمد وعلى آل محمد. Kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak tentang solat banyak. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemudian surah Al-Mu'minun kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Banyak solat sebentar. Sembahyang fardu di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Lirik tu. Tunggu sebentar, kemudian rapatkan saf. Tunggu sebentar, berilah ruang kepada agama. Macam mana buat? Berilah ruang kepada agama. Sibuk dunia pun, bagi ruang kepada agama. Pertama. Kedua, rapatkan saf tu bermaksud, boleh saya urai sikit apa kan? Ya, ya. Rapatkan saf itu bermaksud berjemaah. Rapatkan ukhuwah kamu, rapatkan. Kemudian dan yang ketiga dia kata ikuti sunnah Rasulillah, ittiba'i sunnah. Ikutlah kamu apa yang dibawa oleh Satu Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. takbiratul ihram Ya, takbiratul imam. ihram bersama imam. Jangan pergi lewat maksudnya. Jangan pergi lewat masjid. Ya, orang dah azan pergi. Jangan dah orang dah balik baru kita nak pergi. Itu maksudnya. Lepas tu pula dengan apa tasbih, bertasbihlah, subhanallah. Mengajak orang untuk berzikir. Banyak benda yang baik dalam lirik tu. Bertasbihlah subhanallah subhanallah subhanallah. Bertahmidlah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bertakbirlah Genggam awan kelabu dia. Itu dengar macam hebat. Jadi sebenarnya semua lagu-lagu saya ni sebenarnya ilham dia semula jadi. Kita bicara balik pasal lagu yang solat ni. Jadi solat dulu ni pun macam tu juga. Idea ni spontan ketika saya dekat Sentul lah kan. Jadi ada bersama-sama kawan kita lah kan, sahabat-sahabat kita, ada satu perkataan dia muncul tu. Tunggu sekejap. Kan? Tunggu sekejap kan. Dapat di situ lah. Jadi saya dekat tunggu sekejap. Kita pergi solat dulu kan. Jadi saya fikir Ini boleh buat lirik ni. ini boleh kan. Catchy ni. Jadi saya spontan saya dapat terus melodinya. Jadi maknanya tunggu sebentar, solatlah dulu. Kemudian saya tambah itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan izin dia. Jadi saya dapatkan terus keseluruhan lagu ni. Berapa lama Abang Iwan ambil tu? Ini lagu ni 10 lagu ni ada dalam album ni. Saya makan waktu hanya 3 minggu aja. كما باركت على إبراهيم وعلى Alhamdulillah. Jadi masa 3 minggu tu ada je datang tengok. Banyak sebenarnya lagu-lagu lain lagi lah. Macam lagu Segalanya Allah, ya kan, semua Allah punya. Jadi Fadilah Solawat ataupun Pengasih, Ke Taman Syurga. Muzik dan lagu sememangnya boleh merosakkan. Sebaliknya juga, ia boleh menjadi panduan dan bimbingan buat kita semua agar menjadi insan yang lebih baik. Seperti lagu Abang Iwan tadi. Jadi bersama saya, Abang Iwan, juga Ustaz Hizbur Rahman di dalam Cahaya Lirik. Kita jumpa selepas ini.
Kembali semula bersama saya di dalam Cahaya Lirik. Jadi Abang Iwan, saya memang tertarik dengan chorus lagu Salatlah Dulu. Dalam chorus tu ada disebut selawat yang kita bacakan dalam tahiyat. Jadi mana dapat idea ni sebenarnya? Saya cuba nak buat peminat khususnya untuk cuba menghafal lah. Bila mereka suka dengan lagu ni, suka dengan nyanyian ni, saya secara tak langsung mereka akan ingat kan. Senang kita nak ingat melalui lagu. Kalau kita baca macam nama Tuhan, kata kita baca biasa-biasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua tu. Kalau kita 1 sampai 9 mungkin kita lupa. Tapi bila kita bentuk dalam bentuk lagu, senang kita ingat. Saya nak cubalah mempromosikan melalui lagu ini untuk mereka-mereka supaya mereka selalu menyebut-nyebut selawat ni, dan akhirnya nanti dapat sedikit semangatnya, sekali lagi dapat membantu mereka dalam bersolat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya-Allah, hebat. Sebab kalau kita tengok kitab-kitab orang tua-tua dulu, kitab-kitab para ulama dulu, mereka susun permulaan bismillah, pujian, kemudian selawat. Di mana-mana pun ada selawat. Sampai satu ketika ada ulama menyatakan sekiranya di satu majlis itu tidak bermula dengan selawat, tidak mendapat keberkatan. Jadi kalau nasyid ada selawat dalam tu, masya-Allah, tabarakallah, hebat. Bukan apa, sebab kadang-kadang kita nak hafal tak sempat, nak baca buku tak sempat. Bila ada orang yang tolong sebut, orang tolong nyanyikan dengan suara yang cantik, dengan lirik yang bagus, sedikit sebanyak masuk, kita ingat balik, oh tadi Iwan ada sebut tentang tadi akhir kan, dapat dah situ. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tunggu sebentar, solatlah dulu. Itu boleh jadi kalau kita tengah ada kerja ke, tengah berinteraksi dengan orang ke, mungkin kita boleh jadi benda tu sebagai satu kata-kata lah. Lirik dia tak ada yang paling menarik. Saya rasa semuanya amat menarik. Sebab daripada mula tu dia memang menyuruh kita berhenti sebentar. Dia panggil kita solat kan. Sebenarnya lagu, muzik, kalau kita tengok secara luas, sebenarnya Ibn Sina ni rupanya dia ni pengasas. Dia yang orang yang mula-mula menemukan bunyi-bunyian di antara kulit-kulit pokok, daun-daun. Ini pakar sound ni. Pakar sound. Apa nama zaman Nabi? Ada yang nama Anjashah kan, sebelum ni kita sebut Anjashah. Dia pun menyanyi, Nabi tengok je. Ketika mereka bermusafir naik unta, sambil menyanyi bawa unta, sambil menyanyi Anjashah. Begitu juga kisah Bentan, dua orang perempuan yang duduk dalam rumah Nabi kan, yang hamba tu menyanyi. Lalu datangnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata kepada dua orang perempuan, amizmar syaitan fi baiti Rasulillah. Apa kamu menyebut suara-suara syaitan dalam rumah Nabi? Dan Nabi datang, da'hunna ya Abu Bakrin, tinggalkan mereka, biarkan mereka. Sebab apa? Sebab hari ni hari raya masa tu. Hari raya. Bertasbihlah subhanallah subhanallah subhanallah. Bertahmidlah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bertakbirlah Allahu akbar Allahu akbar. So maknanya peranan muzik ni dalam sejarah Islam banyak ya kisah-kisah. Ada kisah seorang perempuan yang mana dia datang kepada Nabi, dia sebenarnya dia bernazar. Dia kata kalaulah Nabi SAW balik daripada peperangan dengan selamat, aku bernazar aku nak main kompang. Jadi bila Nabi balik dengan selamat, dia jumpa dengan Nabi, dia kata aku dah bernazar aku nak main kompang. Nabi kata kalau dah bernazar silakan. Maknanya itu satu bukti yang dia adalah harus. Ada peluang dia untuk membangkitkan semangat. Sebenarnya muzik ni secara peribadi lah, bagi saya sebenarnya muzik ni dia semangat dan juga aura sebenarnya. Takbirlah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bertahlillah la ilaha illallah. Dia kalau kita buat muzik ni dia kontroversi sebenarnya kalau kita nak bincang. Kontroversi. Ada kalau kita tengok Ibnu Salah, Ibnu Jarir, Masalikul Hambali, Imam Hambali sendiri pun dan juga Imam Hanafi sendiri pun menyatakan muzik haram. Tidak ada ikhtilaf. Tapi di situ ada perbincangan di antara ulama, di antara para mazhabul arba'ah ni. Mereka berbincang ada di perbezaan situ. Ada perbezaan. La ilaha illallah la ilaha illallah. Tasbihlah subhan. Yang kita ambil yang kita kemudian ni sebab
kadang-kadang dia orang meletakkan satu-satu fatwa itu mengikut suasana. Betul. Di ketika dulu. Sebab dulu kan ramai orang yang penyanyi ni confirm dia minum arak, confirm dia berzina dulu. Okey. Dulu, tapi sekarang ni ramai. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang hebat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sememangnya saya kagum dengan lagu Abang Iwan tadi ni. Memang syarat dengan mesej yang baik untuk pendengar. Jadi untuk mengakhiri, mungkin Abang Iwan ada sepatah dua kata untuk dinyatakan kepada peminat-peminat Abang Iwan, juga penonton. InsyaAllah, jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada peminat-peminat dan juga penonton dan yang sudah pun mendengarkan ataupun memiliki album saya, dan yang belum memiliki, milikilah dia dengan segera. Dan mudah-mudahan akhirnya lagu-lagu ini akan mendapat iktibar untuk anda insyaAllah, dan dapat dihayati dan juga dapat diamalkan insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Abang Iwan. InsyaAllah. Dan kepada Ustaz, mungkin boleh bagi pandangan sikit macam mana muzik ni kita boleh jadikannya sebagai satu pengisian yang baik. Mudah je saya nak sebut muzik untuk kita jadikan dia sebagai pengisian yang baik apabila pengisian yang kita nak berikan itu mengikut sunnah. Ittiba' sunnah, mengikut sunnah. Apa yang dibawa oleh Nabi kita garapkan, kita ceritakan dalam muzik. Sebenarnya muzik itu dia lebih kepada penceritaan. Dia dapat rasa apa yang orang sampaikan, kita dapat rasa. Kita rasakan benda tu, kita bawa dengan sunnah. InsyaAllah. Pergi masjid, dengar dakwah, dengar ceramah, mungkin dia tak nak. Mungkin kalau dengar lagu, mungkin dia lagi seronok. Kalau di berbau nasihat boleh membangunkan development, self-development atau self-motivation, saya rasa bukan sekadar hiburan lah. Alhamdulillah. Jumpa Terima kita lagi, kasih. insyaAllah. Terima kasih banyak Abang Iwan. Terima kasih Ustaz Isbur. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Baik. Okey. Apa-apa panggil je. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dengan perbincangan tadi itu kita dapat jadikan ilmu. Jadikanlah muzik dan lagu sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Yasin mengundur diri. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu. Di awal waktu ikut sunnah Rasulillah. Tunggu sebentar, solatlah dulu, rapat-rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram bersama imam